Tahukah anda, menjaga ekosistem laut bermakna kita turut menjaga sumber makanan negara? Dengan krisis makanan global yang berlaku ketika ini, negara perlu menumpukan kepada usaha memperbanyakkan inisiatif pemeliharaan laut dan hidupan air bagi memastikan bekalan makanan yang mencukupi. Sempena Hari Lautan Sedunia, kita ikuti laporan wartawan Rahimah Abdullah. Laut di dalamnya ada hidupan yang menjadi sumber makanan negara. Jika tidak mahu terus bergantung kepada makanan import, laut perlu dipelihara bagi memenuhi keperluan rakyat tempatan. Ekosistem dalam laut seperti paya bakau, rumput laut dan terumbu karang dapat menghasilkan sehingga 50% bekalan ikan di pasar. Namun, aktiviti manusia tanpa kawalan seperti penampakan laut menyebabkan kekurangan hasil laut, terutama ikan. Ketiga-tiga ni sebenarnya dapat menghasilkan lebih kurang 40 ke 50% ikan yang ada kat pasar. Disebabkan kita buka kawasan paya bakau ni buat benda tak apa-apa, kita ingatkan paya bakau busuk, tak ada orang pun nak masuk lumpur ni kan, tapi sebenarnya ikan semua ada, anak-anak ikan. Rumput laut, kita tengok rumput je sebenarnya, apa yang dalam laut ni apa pula ada rumput. Jadi kita pergi tambak. Pasal tempat kawasan rumput laut ni lah dia orang suka tambak sebenarnya. Dalam rumput laut tu sebenarnya ada anak-anak ikan, anak-anak lobster semua. So diorang daripada anak-anak ikan ni semua, dia daripada rumput laut ni, ekosistem rumput laut ni, bila dah jadi besar dia akan pergi ke terumbu karang sebenarnya. Jadi terumbu karang dapat yang ikan yang setengah besar, juvenile, dan akan paling besar. Jadi bila tiga-tiga ni kurang, kita punya orang nelayan nak pergi tangkap pun ikan dah kurang, memang kurang. Beliau melihat kepentingan pemulihan ekosistem dan sains lautan untuk pembangunan mampan bagi memastikan laut terus terjaga. Justru itu, beliau berharap Malaysia akan dapat mencapai 10 hingga 30% kawasan taman laut bagi mengekang aktiviti pembangunan yang memusnahkan ekosistemnya. So taman laut ni sebenarnya salah satu dia punya fungsi ataupun objektif kita buat taman laut ni adalah supaya kita jangan ganggu ekosistem lautan dalam taman laut ni, supaya bila ikan dah besar dekat ekosistem ni semua, bila dia dah besar, last jam dekat situ pasal banyak sangat ikan dah boring pasal banyak sangat ikan, dia akan pergi keluar daripada kawasan taman laut. Bila dia keluar, di situlah tempat nelayan akan tangkap. Jadi dari segi itu kita akan dapat constant je. Itulah objektif salah satu objektif taman laut sebenarnya. Setakat tahun ini, Malaysia hanya mencapai 5% kawasan taman laut dan berharap akan meningkat sehingga 10% pada tahun 2025. Dan usaha pemeliharaan laut ini bukan hanya terletak di bahu kerajaan, badan bukan kerajaan, NGO, aktivis dan saintis semata-mata, kerana ia adalah tanggungjawab semua. Jaga laut, jaga sumber makanan kita. Selamat Hari Lautan Sedunia.